sedang menonton Awal Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisha dan juga rakan penyampai Azib Zikri. Dan pastinya untuk Awal Pagi jam ini kami nak membincangkan satu topik kesihatan yang memang cukup dekat dengan kita, terutamanya sebagai seorang dewasa dan juga seorang yang sering memandu kereta ni. Paling penting untuk ke mana-mana. Betul, terutamanya menjelang perayaan Deepavali nanti, saya pasti ramai yang akan pergi bercuti ke balik kampung ke. Jadi memandu dalam keadaan yang lama itu juga boleh meningkatkan risiko microsleep kalau tak cukup rehat. Kalau tak cukup rehat. Dan microsleep ini juga adalah satu terma yang sering kita dengar apabila tempoh terlelap seketika, terutamanya ketika memandu. Tak semestinya memandu, tetapi ada juga dalam keadaan yang lain. Azib? Dan sebenarnya situasi ini mendorong kepada peningkatan kes kemalangan jalan raya sebab kita tengok banyak-banyak kes kemalangan jalan raya ini disebabkan terlelap sekejap dan boleh mengundang kepada kecelakaan yang na'udzubillah lah kita nak cuba elakkan. Dan sebab itulah hari ini kita ada bawakan sebenarnya Syazwani seorang pakar perunding perubatan dalaman iaitu Dr. Hafaruzi Harun daripada UiTM Private Specialist Center. Apa khabar Doktor? Baik, selamat pagi. Hari ini Doktor cukup tidur sebab kita nak bincang tentang tidur ni. Selama saya jadi 20 tahun sebagai doktor ni kami tak pernah cukup tidur lah. Kita belajar untuk function despite lack of sleep lah. And accordingly lah. Sebab itulah tadi kita dah cakap tentang microsleep dan microsleep ni sebenarnya sangatlah berkaitan dengan sleep apnea. Sebab itulah kita bawakan sendiri doktor hari ini untuk berbincang mengenai sleep apnea, mengantuk dan risiko memandu, apa kaitannya. Kita nak tengok macam mana saling hubung kait antara sleep apnea, mengantuk, risiko memandu dan segalanya lah yang berkaitannya dengannya. Dan pastinya doktor, dalam bercakap berkenaan dengan sleep apnea ini, mungkin terma microsleep itu sering didengar, tetapi sleep apnea itu mungkin jarang-jarang didengar, tetapi sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Pada awal ini mungkin doktor boleh jelaskan apa itu sleep apnea sebenarnya? So sleep apnea secara kesimpulannya adalah masalah tidur yang menyebabkan seseorang pesakit itu tidak mendapat kualiti tidur yang mencukupi, yang kemudiannya mengganggu aktiviti sehariannya di pagi hari. Ya. So sleep apnea tu, tidur berdengkur itu boleh dianggap seperti seseorang itu dicekik atau tercekik sewaktu tidur yang menyebabkan dia berkeruh atau berdengkur dengan kuatnya, tercekik dan terbangun beberapa kali setiap malam. Dan keesokannya kerana kekurangan tidur tersebut menyebabkan dia pening kepala dan bila kita cek tekanan darah dia, kita akan nampak spike of blood pressure. Dia punya tekanan darah tinggi, tekanan darah tu sangat tinggi di waktu pagi hari. Jadi itu adalah sleep apnea, adalah gangguan tidur kerana tersumbatnya salur pernafasan, menyebabkan seseorang individu tercekik sewaktu tidur, yang akibatnya kualiti tidur yang dia dapat pada malam tersebut berkurangan, yang mengganggu fungsi seharian kemudiannya. Ya. Tapi bila doktor cakap tentang risau kan, kita dengar pasal apa? Terdesak, itulah kan yang semasa tidur itu. Sebenarnya kita nak tahu apa sebenarnya punca sebenar kepada sleep apnea ni, sebab kita tahu dia mungkin berlaku tapi kita sebenarnya tak sedar yang itu sebenarnya kita sedang alaminya. Ya. So sleep apnea boleh berlaku di kalangan kanak-kanak, dia juga boleh berlaku di kalangan wanita, dia juga boleh berlaku di kalangan kaum lelaki, ya. So punca sleep apnea bergantung kepada usia tersebut. Anak saya yang kini berusia 11 tahun mengalami sleep apnea pada umur 8 tahun kerana masalah tonsil yang sangat besar. Dalam bahasa Inggeris kita panggil kissing tonsil, kerana tonsil di tekak tu terlampau besar dan dia bercantum hingga menyebabkan dia tidur berdengkur setiap hari. Bila pergi sekolah selalu tertidur di dalam kelas dan kurang memberi tumpuan di dalam kelas kerana kekurangan tidur tersebut. Jadi untuk kanak-kanak, tonsil yang terlampau besar boleh menyebabkan berlakunya sleep apnea di kalangan kanak-kanak tersebut. Jadi untuk kanak-kanak yang mengalami sleep apnea, rawatan atau pembedahan membuang tonsil itu dapat merawat sleep apnea bagi kanak-kanak tersebut.
Itu bagi mereka yang ada tonsil lah misalnya. Sekiranya, sebab kita tahu apabila kita tidur ni, kadang-kadang terutamanya apabila kita tidur berseorangan lah. Kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang berlaku sewaktu kita tidur tu. Dan adakah ia bentuk mitos yang menyatakan sleep apnea ini akan menyebabkan nafas kita terhenti seketika, berhenti bernafas seketika, atau adakah ia benar-benar berlaku? Sekiranya ia benar-benar berlaku, bagaimana kita nak cegah daripada perkara itu berlaku? So sleep apnea di kalangan orang dewasa kita boleh detect atau kenal pasti dengan ujian kita panggil sleep test atau ujian tidur, yang mana dia menyukat kadar tersekatnya pernafasan, udara keluar masuk melalui tekak atau windpipe atau saluran trachea. So sekiranya tersumbatnya udara itu untuk tempoh lebih daripada 30 saat, maka ianya memenuhi kriteria sebagai sleep apnea. Jadi sleep apnea kerana tersumbatnya saluran pernafasan lebih daripada 30 saat yang menyebabkan pesakit tidak boleh bernafas dan akan terjaga, terbatuk, kadang-kadang rasa dicekik kerana tidur. Dan bagi mereka yang tinggal bersama keluarga, keruh atau dengkuran itu dinamakan atau didescribe sebagai bunyi kilat atau guruh di langit yang begitu kuat. Jadi bagi mereka yang tinggal berseorangan, mungkin mereka tak perasan, tapi sebenarnya mereka seolah dicekik sewaktu tidur. Oh, maknanya mereka yang dicekik sewaktu tidur ni menjerumus kepada mereka ini tidak mendapat kualiti tidur yang cukup baik, yang sebenarnya banyak sebenarnya penyakit-penyakit lain yang boleh untuk affected daripada kekurangan tidur ni. Mungkin apa sebenarnya hubung kaitnya dengan mungkin microsleep dan sebagainya? So kerana sleep apnea berlaku kerana tersumbatnya saluran pernafasan. So ia berlaku beberapa sebab. Satu, lidah kita ini jatuh ke belakang yang hingga menutup salur harkum atau salur pernafasan kita. Nombor dua, otot di bahagian tekak ini kendur ketika tidur hingga menyebabkan halkum atau salur pernafasan tu terkepit atau tertutup, jadi tidak boleh bernafas. Jadi oleh itu bila tak dapat tidur yang mencukupi, bila oksigen tidak sampai ke bahagian otak, kerap kali berlaku. Jadi bila individu itu bangun keesokan harinya, simptom kurang oksigen tu dia akan pening-pening kepala, susah nak ingat, cognitive function, dia punya daya pemikiran tu, daya concentration akan berkurangan, dan seringkali boleh tertidur sewaktu memandu yang boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Jadi ianya berpunca kerana kualiti tidur yang tidak baik, yang tidak mencukupi, yang membolehkan seseorang itu berehat sewaktu tidur. Tidur adalah sepatutnya waktu kita berehat. Namun mereka yang mengalami sleep apnea, mereka bergelut sewaktu tidur hingga menyebabkan keesokan harinya mereka mengalami simptom kekurangan tidur. Contoh analogi yang paling mudah difahami ialah jet lag. Contohnya kita baru balik daripada naik kapal terbang yang jarak jauh, kita tak dapat tidur dalam economy class, sampai di KLIA itu dengan rasa pening-pening lalat. So itulah simptom sleep apnea yang hampir serupa macam jet lag. Jet lag thankfully bila kita rehat 2-3 hari dia akan hilang, tapi sleep apnea setiap kali peristiwa itu berlaku tanpa rawatan, so setiap harilah mereka akan rasa jet lag itu, sehinggalah mereka datang berjumpa doktor dan mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Ya. Berdasarkan penjelasan doktor, faktor ataupun puncanya mungkin berbeza kepada setiap individu. Ada yang di bahagian ruang lehernya, tonsil dan sebagainya. Tetapi secara generalnya, kalau mereka mereka ada simptom-simptom sleep apnea ini, apakah bentuk rawatan yang mereka perlu dapatkan? Ya. So, kebanyakan mereka yang mengalami sleep apnea ini adalah kerana mereka yang memiliki berat badan yang berlebihan. Selalunya kita ada
questionnaire nama STOPBANG, STOPBANG. So S stands for snoring, T stands for tiredness, O stands for observe choking, atau ada ahli keluarga atau rakan atau bed partner yang nampak seseorang itu tercekik sewaktu tidur. P stands for blood pressure, B stands for BMI. So bila berat badan berlebihan, dia boleh menyebabkan sleep apnea. A stands for age. Selalunya sleep apnea ini lebih kerap berlaku di kalangan usia warga emas. N stands for neck circumference. Jadi ini sangat penting bagi kaum lelaki. Sekiranya memakai baju collar 17 inci dan ke atas, which is XL, that itself meletakkan seseorang itu risiko yang tinggi bagi sleep apnea. Bagi kaum wanita, baju kaum wanita tidak dikira melalui saiz collar, tapi kalau kita ukur lilit collar kaum wanita tu 16 inci dan ke atas, ia dianggap at risk of sleep apnea. So that is N. G is gender lah. So lelaki lebih mudah dapat sleep apnea berbanding dengan wanita. Jadi in short, obesity, saiz tengkuk yang besar, maknanya lemak yang berkumpul kat bahagian tengkuk ni yang akan menekan saluran pernafasan bila bernafas, boleh menyebabkan sleep apnea berlaku. Umur dan juga gender lah. Jadi in conclusion, mereka yang memiliki masalah berat badan yang berlebihan selalunya mengalami sleep apnea. Namun ada juga mereka yang badan slim tetapi mereka punya rahang mereka tu receding chin, macam rahang tu termasuk ke dalam, lidah yang terlampau besar kerana beberapa jenis penyakit, dan tonsil adalah sebab lain kenapa orang yang kurus boleh ada sleep apnea. Banyak sebenarnya punca-punca ataupun faktor yang menjerumus kepada sleep apnea ni. Sebab macam doktor cakap, memang berat badan memainkan peranan yang sangat penting, tapi banyak juga faktor-faktor lain seperti saiz tengkuk. Kita tak pernah tahu saiz tengkuk ini boleh menjerumus kepada satu penyakit iaitu sleep apnea. Mungkin mereka atau penonton yang sedang menonton ni rasakan tidur itu kalau dapat tidur pun okeylah kan. Tapi sebenarnya tidur pun perlukan tidur yang berkualiti sebab kita nak elakkan daripada ni. Tapi satulah soalan sebelum kita nak berhenti berehat. Macam mana kita nak tahu yang ini ialah waktunya untuk kita mendapatkan rawatan? Sebab memang kita tak sedar bila kita tidur. Kadang-kadang kita rasa macam terjaga sekejap itu biasa. Dan saya rasa menarik bila doktor cakap tentang sleep test tu. Macam mana? Adakah pesakit tu datang hospital dan tidur dan doktor akan macam mana tu? Ya. So saya telah menjadi doktor selama 21 tahun. Jadi pada awal tahun 2000, ujian tidur itu hanya dapat dilaksanakan di hospital, yang mana pesakit diminta datang ke hospital 1 hari sebelum tarikh pemeriksaan tersebut dan tidur semalaman di hospital dengan dipasangnya beberapa elektrod dan wire. Namun dengan teknologi yang moden sekarang ini, ujian tidur ini dapat dilaksanakan di rumah setiap mereka yang berminat. Namun langkah pertama ialah mereka perlu datang berjumpa dengan doktor pakar perubatan seperti saya atau doktor pakar ENT, hidung tekak dan telinga, atau mereka juga perlu berjumpa dengan doktor pakar perubatan respiratory paru-paru atau juga doktor yang pakar neurologi, pakar otak. So these are 4 doktor pakar yang boleh merawat dan mengenal pasti penyakit sleep apnea, dan ujian sleep study itu boleh dibuat setelah consultation, rujukan atau review by doktor-doktor pakar yang saya namakan sebelum ini.
Pastinya susulan daripada perkara itu, faktor-faktornya telah pun dijelaskan oleh doktor. Tetapi apa bentuk-bentuk risiko keselamatannya apabila kita mengalami sleep apnea ini yang nak kita minta doktor jelaskan. Tetapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Satu pencarian, dua juara. Let's go. Mencipta kelainan. Let's go. Cabaran demi cabaran. Siapakah yang mampu bertahan? Julung Gali, 8 hero, 8 dewi digabungkan untuk menjadi bintang. Hero Dewi Remaja mulai 10 November di saluran-saluran berikut. Baik, betul kembali dalam Awali Pagi. Hari ini kami membincangkan berkenaan dengan sleep apnea dan apa risiko dan mungkin bagaimana cara untuk mencegahnya. Sebelum kita berhenti rehat tadi, doktor dah menjelaskan. Dan bersama kami di studio, Dr. Hafaruzi Harun, pakar perunding perubatan dalaman UiTM Private Specialist Center UPSC. Sebelum kita berhenti rehat tadi, doktor dah menjelaskan apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan sleep apnea ini. Dan salah satu risiko keselamatannya kita difahamkan apabila tak cukup tidur untuk melalui hari-hari biasa, aktiviti harian kita juga boleh menyebabkan microsleep. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan juga apa itu microsleep sebenarnya. So, microsleep ini adalah satu keadaan yang mana seseorang itu terlelap dalam tempoh 1 saat sehingga 30 saat. Dan terlelap itu boleh berlaku dengan tertutupnya mata atau matanya masih terbuka, badannya masih lagi tidak tumbang atau baring, tetapi brain dia shutdown dan tidak ada awareness, tidak ada mereka tidak sedar akan persekitaran yang berlaku. So, contohnya sekiranya seseorang itu memandu dalam keadaan mengantuk, drowsy driving, terlelap seketika, so they can actually swerve. Bila mereka memandu tu, mereka boleh terlencong ke lorong yang lain. So microsleep ini boleh diberikan analogi serupa seperti menggunakan handphone sewaktu memandu. Maknanya tumpuan permanduan tu terganggu kerana kita fokus kepada penggunaan handphone. Jadi seperti mana undang-undang menghalang penggunaan handphone sewaktu memandu kerana ia mengganggu tumpuan daripada pemanduan yang boleh menyebabkan kemalangan. Microsleep juga sebenarnya adalah tertakluk kepada undang-undang yang sama, iaitu mereka yang memiliki keadaan atau keadaan perubatan yang boleh menyebabkan pemanduan yang berbahaya, namun ianya jarang diperkatakan. Akibat yang berlaku itu sangat membimbangkan, terutamanya di musim perayaan yang bakal tiba ini. Ramai warga kota akan pulang ke kampung halaman masing-masing. So microsleep ketika memandu adalah kita panggil recipe for disaster. Mereka boleh terlelap sewaktu memandu, tidak sedar persekitaran, tidak boleh bertindak balas terhadap stimulai atau kenderaan yang datang menghampiri mereka, sehingga boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Jadi sebenarnya kalau kita nak tengok tentang apa kaitan microsleep dan apnea ni, kalau mengikut pemahaman saya, kalau doktor kalau saya salah mungkin betulkan, salah satu punca microsleep ini adalah sebab sleep apnea, iaitu kekurangan kualiti tidur. Dan sebenarnya kekurangan kualiti tidur ni bukan sahaja sleep apnea, tapi juga
benda-benda lain seperti mungkin penyakit-penyakit yang stres dan sebagainya. Adakah itu betul? Macam mana apa punca-punca microsleep selain daripada sleep apnea? So selain daripada sleep apnea adalah punca terbesar bagi microsleep. Ya. So sebab kedua ialah mereka yang bekerja shift workers. Mereka contohnya macam kami doktor yang bekerja on call, tidak tidur semalaman, ya. Anggota keselamatan, polis, tentera, bomba. Kami juga. Lepas tu rakan media yang bekerja di awal pagi hari, ya. So kerana berlakunya perubahan rutin tidur, sepatutnya kita tidur waktu malam tapi kita bekerja waktu malam. Jadi kita rehat pada waktu pagi. Jadi mereka yang shift workers yang tidak yang bekerja di waktu malam itu ada mengalami risiko untuk microsleep. Salah satu daripadanya ialah mereka yang melakukan kerja yang serupa monotonous worker. Contohnya pemandu lori yang memandu di lebuh raya yang contohnya karak highway yang lurus, panjang, yang tidak ada distraction. Jadi kerana pekerjaan mereka tu monotonous, iaitu dia hanya satu saja, jadi dia mudah terlelap. Jadi in short, sleep apnea adalah punca utama microsleep. Shift workers boleh mengalami sleep apnea, ya. Dan sebab ketiga yang utama ialah pekerja yang membuat repetitive work, kerja yang berulang-ulang kali, yang serupa selama tempoh yang lama. These are individu. Mereka adalah individu yang akan mengalami microsleep. Dalam kita bercakap berkenaan dengan microsleep ni, dan kita tahu juga hujung minggu ini orang ramai akan balik kampung, pergi bercuti, dan kita tahulah PLAS juga menjangkakan 2 juta kenderaan akan melalui lebuh raya itu dalam masa 1 hari. Apa agaknya tips yang boleh dikongsikan oleh doktor? Walaupun perkara ini kita sering mengingatkan orang awam, tetapi perkara ini juga perlu kita ambil perhatian supaya kita boleh kurangkan risiko kemalangan jalan raya itu, doktor. Ya. So saya saya juga seorang bapa yang mana akan pulang ke kampung pada ni. Jadi sebagai family person lah, kita nak kita kena buat persiapan awal. Beg untuk kegunaan di kampung tu haruslah dimasukkan ke dalam boot kereta sehari sebelumnya. Apa yang kita boleh masukkan ke dalam kereta tu masukkan dulu sebelumnya. Dan pemandu utama kenderaan tu pastikan mendapatkan tidur yang mencukupi sehari sebelum memandu. Cabarannya adalah apabila keesokan harinya untuk kejut anak-anak bangun tu. Sebagai ibu bapa, mereka tahu betapa sukarnya untuk dapatkan kerjasama daripada anak-anak. Jadi pastikan bukan last minute lah kita nak load bag dalam tu. So pertama, persiapan untuk balik kampung tu dibuat awal. Kedua, pastikan tidur mencukupi sehari sebelumnya. Kalau ada 2 orang dewasa, bergilir-gilir memandu, sementara kalau ada ibu atau bapa memandu dahulu, anaknya itu dipantau oleh isteri. Dan bertukar sejam 2 jam kemudiannya, reverse the role supaya bapa rehat sebentar sementara memantau anak yang mungkin terpekik telur kereta. So maknanya silih berganti pemanduan tersebut. Dan seandainya mengantuk atau letih, boleh berhenti di R&R yang mungkin akan sesak, namun tidak ada alternatif lain. Banyakkan berbicara sesama keluarga, ya. So berdiam diri sewaktu memandu itu akan menyebabkan kita terlelap. So banyakkan interaksi dengan ahli keluarga ketika memandu tersebut. So these are tips yang boleh diamalkan untuk
untuk menghalang drowsy driving atau terlelap ketika memandu. Tapi kalau penat sangat tu, beritahu keluarga kita berhenti sekejap untuk ke tandas atau makan ringan di R&R supaya tidak tergesa-gesa sampai ke destinasi, biar lambat asalkan selamat. Ingat nyawa orang yang tersayang tu, Syah. Tapi menarik doktor cakap sebab berborak-borak kan. Ini tips-tips yang diberikan doktor kalau memandu jauh sewaktu musim perayaan. Tapi kan dalam situasi biasalah, di luar waktu perayaan, kita ni sebagai pekerja-pekerja yang macam doktor cakap tadi, pekerja shift pun ada masa-masa yang kita mungkin sangat-sangat penat dan tidak cukup tidur. Saya sendiri nak cerita pengalaman saya memandu, tapi antara cabaran ni memang kita rasa macam nak terlelap. Saya menjerit, menyanyi seorang-seorang dalam kereta untuk menghilangkan rasa penat itu. Okey, apa tips yang biasa yang boleh diamalkan oleh pemandu-pemandu bagi mengelakkan kecelakaan sewaktu memandu, elakkan microslip lah, selain cukup yang tidur, doktor? Adakah kita perlu membuat perancangan untuk tidur dan sebagainya? Macam mana tu sebenarnya, doktor? Sebagai seorang doktor yang sudah hampir 20 tahun bekerja sebagai junior doktor, medical officer, specialist dan sekarang pakar perunding dan pakar perunding kanan. So saya sendiri pernah drowsy driving dan mengalami kemalangan sewaktu memandu setelah shift yang panjang. Namun alhamdulillah tiada kecederaan pada diri saya. Ramai rakan-rakan kenalan saya yang mengalami drowsy driving atau microslip dan terlibat dalam kemalangan jalan raya yang ada yang hilang nyawa. So ada seorang rakan saya, buyer saya, I think pada tahun 2019, pakar bedah jantung di UiTM Specialist Center kemalangan di hadapan hospital kami dan meninggal di dalam hospital kami kerana drowsy driving. So ada statistik yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan bahawa doktor yang memandu pulang setelah shift yang panjang ni kerap kali mengalami kemalangan jalan raya. Jadi apa peranan majikan bagi doktor? Penggunaan bilik on call itu haruslah dibenarkan bagi mereka yang telah menamatkan tugas shift mereka pada tersebut sehingga mereka telah mendapat rehat yang mencukupi. Seandainya perlu pulang ke rumah juga dalam keadaan mengantuk, nasihat saya tak usahlah tergesa-gesa untuk pulang ke rumah. Berbincang dengan majikan untuk berehat sejam 2 jam terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Pasang radio sekuat-kuat yang boleh, telefon kawan atau family dan bercakap while using hands-free mode supaya to keep yourself awake. Kalau penat sangat, just berhenti di tepi jalan raya. Bagi saya, biar lambat asalkan selamat. So tak usah tergesa-gesa nak pulang ke rumah setelah tamat shift. Memang kita lebih selesa untuk berehat tidur di rumah. Namun kalau ianya menimbulkan satu ancaman terhadap diri kita, adalah lebih baik berehat di pejabat terlebih dahulu sebelum kita memandu kenderaan, kerana dari segi undang-undang adalah satu kesalahan undang-undang sebenarnya untuk memandu dalam keadaan yang tidak fully aware of the surrounding. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Hafaruzi Harun, pakar perunding perubatan dalaman UiTM Private Specialist Center, dalam bercakap berkenaan dengan sleep apnea dan bagaimana cara-cara untuk mencegahnya, termasuklah bagaimana cara dan juga tips yang dikongsikan untuk mencegah microslip itu. Ingat pesanan doktor tadi. Betul. Biar lambat asal selamat. Terima kasih sekali lagi doktor atas ulasan itu tadi. Saya Azib Zikri. Saya Nosha Zuhani Safusham. Kita jumpa lagi. Ya.